Tadi ada video saya buat berkenaan dengan konspirasi video Agus dan juga Wahab serta Cikgu Baj serta Mr. H kan. Tuan-tuan boleh tengok refer video tu berdasarkan video semalam. Tetapi PDRM akan panggil Agus sekali lagi beri keterangan. Polis Diraja Malaysia akan memanggil sekali lagi bekas Ketua Pengarah JECOM, Datuk Dr. Agus untuk dirakam keterangan. Susulan video perbualan miripnya dengan seseorang kaki tangan JECOM yang tular petang kemarin telah disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Hussein berkata, semalam PDRM telah memanggil Agus untuk memberi keterangan. Sepatutnya hari ini sambung rakaman keterangan tetapi beliau tidak sihat katanya. Azzuddin berkata tempat untuk menyambung rakaman akan ditentukan kemudian. So dalam isu ini saya dah terangkan, saya dah ulas perkara yang sepatutnya saya ulas. Saya dah jelaskan perkara yang sepatutnya saya jelaskan. Cerita pun dah ada. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya tak adalah cerita baru saya boleh cerita pada hari ini. Tetapi apa next course of action? Yang itu kita akan tengok beberapa hari ini. Saya boleh kata berkemungkinan ada next course of action. Now ada juga saya tengok, saya perhatilah orang PH sendiri kan, yang duk menghentam Agus, yang duk menghentam Wahab ni. Sebab dia kata tak ada kaitan, tak ada kena-mengena sebagainya. Tuan-tuan kena ingat satu perkara. Yang melantik Prof Agus ni adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau terkenal dengan kes liwat tersebut. So bila peristiwa ini keluar, orang yang duk hentam Agus dan juga Wahab ni, korang bukan hentam Agus dan Wahab. Agus dan Wahab ni akan habis dalam sejarah. Orang akan lupa. Mungkin the next, tak payah sebulan lah, 2-3 minggu lagi habis dah cerita ni. Tetapi yang akan kekal dalam cerita ini, yang duk diulang-ulang nanti, berkenaan dengan PMX. Betul? So akhirnya, terima kasih pada korang lah yang duk menggembar-gemborkan berita ini kan. Bukannya korang nak buat macam mana aku buat, tapi korang duk bawa benda ni, duk buat cerita ni, jaja dan sebagainya. Akhirnya bukan diorang dua yang kena. Korang akan hanya amplify-kan apa yang pembangkang sekarang ini bawa. Well, aku tak ada jawatan, aku tak ada kedudukan. Korang yang dapat bayaran, mungkin korang yang dapat jawatan, yang sekarang ini berada dalam jawatan tinggi, terpulang pada masing-masing. I'm okay, aku dekat sini je. Kan, ada yang marah ni, apa semua, kenapa Iswardi tanya banyak soalan. Aku tanya banyak soalan itu untuk memastikan perkara ini tidak berautan lebih daripada sepatutnya. Tetapi yalah, sebab itulah engkau tidak berada di tempat aku sekarang ini. Sebab otak tarak. Itu saja. Tapi tak apalah, kan, nak buat macam mana. Dah itu je level pemikiran kau. So setakat tu je lah. Aku tetap kat sini, bye. Aku tetap ada kat sini, kan. Engkau orang yang berjawatan, aku tak ada jawatan. Apa? Setiausaha koordinasi. Alah, itu jawatan dalam parti, bukan kementerian yang bergaji, bang. Korang kementerian yang bergaji. Kalau tak ada kementerian yang bergaji pun, at least ada lah sikit, apa orang kata, dana-dana dekat situ kan. Aku tak ada. Aku tak ada, kan. Alright, habis kat situ. Baik, pendek je. Muhyiddin kritik pentadbiran Anwar. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkritik pentadbiran Anwar Ibrahim kerana dilihat gagal untuk menyelesaikan beberapa masalah di negara ini, termasuk harga barang. Menurut bekas Perdana Menteri itu, dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil dan kos sara hidup yang melambung ketika ini, sewajarnya isu berkenaan rakyat menjadi keutamaan kerajaan. Kalau tanya saya akan prejudis kerana saya pembangkang. Tapi tanya rakyat di bawah, apa yang dibawa atau dilakukan oleh kerajaan. Perkara yang mudah hendak diselesaikan. Masalah harga barang pun saya tahu bukan mudah. Tetapi bekalan beras tidak cukup dan tidak pernah sorry. Itu bukan mudah. Ia menggambarkan kerajaan gagal untuk benar-benar memahami isu yang dihadapi rakyat. Isu Melayu, Cina, India. Apa dia perkara pokok, kena faham di situ. Lepas pandemik berlaku, patut kita buat. Waktu zaman saya usaha untuk memulihkan cepat, tapi dia tak buat, katanya. Beliau berkata demikian, kita mengulas prestasi setahun kerajaan perpaduan. Baik, saya nak ulas juga prestasi kerajaan gagal Muhyiddin Yassin. Now, kalau kita faham dan kita compare apple to apple, sebenarnya kerajaan Muhyiddin Yassin, dia berjaya satu perkara je, tuan-tuan. Dia berjaya meningkatkan hutang. So bagaimana dia cara meningkatkan hutang? Dia tambahkan defisit. Now, kalau dia macam ni, mudah je kalau kerajaan ni nak populis.
tambah hutang. Bila kita menambah hutang negara, apa orang kata, GDP kita akan melonjak naik, FDI kita akan melonjak naik. Mudah. Dan itu yang formula yang Muhyiddin Yassin sebut. Tambah lagi hutang. Of course lah kan, bila kita pump minyak lebih dekat situ, maka makin lajulah. Kita pump power dekat dalam kenderaan kita, makin laju. Kita pump duit dalam negara kita, makin laju. Soalannya, duit yang dia pump tu datang daripada mana? Duit itu bukan datang daripada langit, tuan-tuan. Tiba-tiba muncul. Duit itu kalau tidak datang daripada pendapatan negara, dia datang daripada pinjaman. Sebab itu sekarang ini, isu kita, hutang telah melonjak 1.5 trilion. Apa yang kerajaan ini 1 tahun buat? Yang pertama, perasan tak kerajaan ini buat apa? Yang pertama, dia memastikan kadar inflasi menurun. Dan kita sekarang ini berada pada kadar inflasi yang selamat, lebih kurang 2%. 1.9 ke 2%. Sebelum ini kadar inflasi kita meningkat. Pada zaman Perikatan Nasional memerintah, unemployment rate kita naik sehingga 5%, tuan-tuan. Sekarang ini unemployment rate kita menurun dengan kadar yang rendah. Belum lagi yang terbaik, tetapi dah mula ke arah trending menurun. Tetapi yang menarik, kita punya defisit kita menurun. Erti kata, kita berjaya mengurangkan defisit. Defisit itu apa is? Di mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Kenapa penting perbelanjaan tu kurang berbanding pendapatan? Okey, macam ni. Tuan-tuan ada pendapatan RM100 sebulan. Tuan-tuan belanja RM150 sebulan. Soalannya, RM50 tu nak dapat daripada mana? Kena berhutang lah, itulah cara dia. Sama juga dengan negara. Kalau kita belanja lebih daripada pendapatan kita, balance tu, defisit itu, tuan-tuan nak dapat, negara nak dapat daripada mana? Dia kena berhutang. So, apa kerajaan PMX buat? Dia kurangkan defisit, dia kurangkan perbelanjaan mengurus, dia lebihkan perbelanjaan membangun. Yang inilah yang PMX buat sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1992. Sehingga daripada defisit kita, akhirnya kita dapat surplus setelah beliau 3 tahun menjadi Menteri Keuangan. Yang ini, kerajaan sebelum ini tak buat, tuan-tuan. Apa yang dia tahu? Kita pinjam. Labo. Akhirnya hutang tu siapa nak kena tanggung? Kita. Dan yang menarik juga, menurut ramalan, OPR kita berkemungkinan akan kekal 3.0. Dijangka sebenarnya last time sebelum COVID, OPR kita adalah 3.25. OPR itu berkemungkinan akan kekal 3.0 sehingga hujung 2024. Berkemungkinan dijangka kekal 3.0 sehingga hujung 2024. Indikator itu menunjukkan negara kita semakin sihat. Umpama kalau kita orang sakit, kalau kita sakit dekat hospital, tuan-tuan perasan tak ada yang cucuk, dia letak mesin-mesin dekat badan tu, apa tujuan dia? Dia nak tengok jantung kita, degupan jantung kita, nadi kita, systolik, diastolik kita, dia nak tengok semua itu. Dia punya gula, dia punya apa benda-benda semua lah. Itu semua adalah indikator menunjukkan adakah kita sihat atau adakah kita sakit. Sama juga dengan ekonomi. So bila Muhyiddin Yassin kata kita kerajaan ini gagal kerana harga barang dia tak berjaya kawal, compare dengan mana? Compare dengan masa dia memerintah. Masa botol minyak 10 kg, 5 kg pada masa itu naik sehingga RM40, RM50. Dia nak compare macam tu. Harga telur naik mendadak pada waktu itu, dia nak compare pada kerajaan dia memerintah. So akhirnya, tuan-tuan, dan hutang semakin meningkat di dalam negara kita kerana kerakusan dia berbelanja. So setahun kerajaan ini, of course, dia tidak sempurna, saya yakin. Tetapi we are going to the right direction. Of course lah, kalau tanya Muhyiddin, dia akan kata gagal lah. Of course lah, obviously kan. Dan ditambah pula hari ini Menteri Besar Terengganu kata 4 bulan tiada Menteri KPDN antara kegagalan kerajaan pusat, katanya. Ketiadaan pengganti bagi mengisi kekosongan dalam KPDN dalam tempoh panjang merupakan antara kegagalan kerajaan persekutuan, katanya. Selain itu, pentadbiran Perdana Anwar Ibrahim turut gagal menyelesaikan banyak masalah di hadapan rakyat. Kita tengok bagaimana Kementerian Perdagangan dan dah 4 bulan tidak ada menteri yang secara langsung bertanggungjawab. Jadi kenapa perkara ini boleh timbul dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai masalah? Sebab itulah rakyat kena hantar mesej jelas bahawa kita baru beri kemenangan kepada PAS. Now, dia tahu kan? Dia sebagai menteri besar ni, dia tahu tak ada pun menteri, ada timbalan. Timbalan tu sebagai pemangku.
So bila timbalan itu jadi pemangku, dia memangku dengan bukan setakat nama, dia memangku dengan kuasa. So sebenarnya tak ada isu pun dia sebagai timbalan Menteri KPDN untuk bangkit, menjawab persoalan, membentang. Dan itu yang YB Fuziah buat. Senator YB Fuziah buat di dalam parlimen bila menyentuh persoalan mengenai KPDN. So hujah, dia tak ada hujah. Dia macam ni. Poinnya adalah dia tak ada hujah, tuan-tuan. So dia nak bawa kononnya gagal sebab tak ada menteri dan sebagainya. Tak ada menteri, kita ada timbalan. Kenapa tak lantik? Itu Datuk Seri Anwar kena jawab lah. Saya tak boleh nak jawab on behalf. Tetapi kenapa dia nak bangkitkan isu tu? Pertama, dia tak ada hujah lah. Itu yang pertama.